Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita pada pagi ini dapat bersama-sama insya-Allah dalam sesi Quran mengikut muka surat insya-Allah. Moga-moga dengan tadabbur kita pada pagi ini kita akan mendapat keberkatan dan juga ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kita harapkan akan membukakan kepada hati kita insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama dalam muka surat 517 insya-Allah 517. Moga-moga kita akan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan sesi kita pada pagi ini. Sebentar lagi sebenarnya kita agak kelambatan tadi kerana kita telah memulakan sesi kita pada pagi tadi tetapi mempunyai masalah teknikal. Kita harap insya-Allah Allah Taala akan izinkan kita untuk meneruskan sesi kita pada pagi ini. Hari ini dalam surah Al-Hujurat insya-Allah ayat muka surat yang terakhir dan juga ayat yang terakhir insya-Allah, iaitu daripada ayat 12 sehingga ayat yang ke-18 insya-Allah. Kita akan cuba melihat apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dalam muka surat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala meneruskan menceritakan kepada kita tentang adab-adab yang sepatutnya ada di kalangan kita sesama Muslim. Iaitu yang pertama, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kita supaya tidak berlaku pada kita ini 3 perkara. Melarang kita daripada 3 perkara. Yang pertama sekali ialah zon, yang kedua ialah tajassus, dan yang ketiga adalah yaghtab, iaitu mengumpat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan pula tentang ukuran Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap manusia ni, kerana manusia ni adalah satu saja daripada satu keturunan. Dan yang keduanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiganya Allah Taala menceritakan tentang hakikat iman dan juga Islam. Apakah dia iman tu dan juga apakah Islam? Apakah dia iman yang sebenar? Bagaimana sifat-sifat orang yang mempunyai iman yang sebenar? Kemudian ayat yang terakhir ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, iaitu sebenarnya bukan kita yang memberi nikmat kepada Allah, bukan kita yang rasa ni kita memberi sesuatu kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Islam kita ni, tetapi sebenarnya Allah Taala lah yang telah memberi hidayah kepada kita sehingga kita mendapat Islam dan kita mendapat nikmat tersebut. Islam itu adalah satu nikmat ni. Jadi insya-Allah itu adalah kandungan insya-Allah dalam muka surat ini. Jadi mari kita bersama-sama untuk kita melihat dengan lebih detail apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini. Ayat yang ke-12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Sadaqallahul azim. Saya baca sebahagian saja daripada ayat yang ke-12. Dalam ayat ini, yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, iaitu wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjauhi daripada kasiron, banyak daripada zon. Bukan maknanya semua zon. Kadang-kadang ulama-ulama menyebutkan zon ini ada 3 jenis, iaitu ada 3 hukum lah yang berkaitan dengan zon ini. Yang pertamanya zon yang haram, yang keduanya zon yang mubah, yang harus, dan yang ketiganya adalah zon yang wajib. Jadi apakah dia zon yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak akan sentuh tentang zon yang wajib, zon yang harus ni, kerana itu ada tempatnya insya-Allah kan. Kita tak mempunyai masa di sini, tapi secara ringkasnya Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada sebahagian daripada zon. Apakah sebahagian daripada zon yang dimaksudkan? Ulama-ulama telah menyentuh perkara ini dan mengatakan yang dimaksudkan dengan zon yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sini az-zon as-sayyi. Yang pertamanya zon tu adalah zon yang buruk terhadap siapa? Bi ahlil khair, terhadap orang-orang yang baik. Kalau orang tu memang terkenal dengan jahat dia, terkenal dengan maksiat dia, itu cerita lain. Ini ahlil khair, orang tu adalah orang baik. Kemudian biduni dalilin, tanpa dalil, tanpa ada bukti yang kukuh untuk menunjukkan kejahatan tu. Dan kemudian yang keempat, dia mempunyai asar ya ta'adda ilal ghair. Dan zon tersebut adalah zon yang mana mempunyai kesan terhadap kepada orang lain. Jadi apakah dia 4 perkara tu yang dimaksudkan dengan zon yang dilarang ini? Yang pertama sekali ialah zon yang buruk. Kalau zon yang baik, masya-Allah, baguslah kan. Yang keduanya, orang tu adalah orang yang baik. Kalau orang tu memang ahli maksiat, tu cerita lain. Kemudian yang ketiganya adalah biduni dalil. Memang tak ada dalil, tak ada langsung kan. Hanyalah ada orang kata, tapi mana dalilnya, mana buktinya? Jadi tak boleh.
Dan yang keempatnya, kadang-kadang ada zon ini adalah perkara itu adalah baik untuk kita. Baik untuk kita kenapa? Iaitu untuk kita menjaga diri kita daripada melakukan perkara tersebut. Kalaulah zon itu melampaui kepada orang lain, maknanya menyebabkan kita berkata, menyebabkan kita bercerita, kita sekarang ni kan sebar sana, sebar sini, gunakan pula Facebook, gunakan online, gunakan media sosial dan sebagainya untuk menyebarkan. Jadi itu adalah termasuk dalam perkara yang dilarang. Jadi adalah termasuk dalam dosa besar. Kemudian itu yang pertamalah yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kita. Kenapa? Allah Taala kata inna ba'daz zanni ismun. Kerana sebahagian daripada zon itu ada dosa. Jadi sebagaimana kita sebut tadi lah kan, iaitu zon-zon tadi kan tak? Jadi kita dah sebut dah jenis-jenis zon tadi tu, ada hukum-hukumnya dan sebagainya. Kemudian yang keduanya Allah Subhanahu Wa Taala kata wala tajassasu. Tajassus ni artinya ialah ittiba auratil muslimin. Itu cara ringkas lah makna cara ringkas iaitu apa? Iaitu mengintai-ngintai, mencari-cari ma khufiya min umurin nas, daripada perkara-perkara yang rahsia, perkara yang orang tak tahu terhadap urusan-urusan manusia. Urusan manusia artinya benda tu tak terbuka, tapi kita pergi cari pasal lah, kita pergi korek sana kan. Ini bukan untuk menyiasat. Kalau polis menyiasat tu cerita lain. Ini maknanya kita ni orang biasa, kita pergi fikir, pergi cari kan, nak cari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menfadahkan. Fadah ni maknanya akan membukakan keaiban kita jika kita ni kerja mencari keaiban orang lain. Jadi kita hanya berhukum kepada manusia apa yang zahir saja, tidak dibebankan untuk mencari kesalahan-kesalahan orang yang tersembunyi. Jadi itu yang kedua lah kan. Yang kedua iaitu at-tajassus. Ada satu ayat lain yang menyebutkan menggunakan perkataan at-tahassus. At-tahassus ni ada ulama, ramai ulama mengatakan ianya adalah sama. Tahassasu wala tahassasu. Tahassasu, ulama kata, majoriti ulama kata ia adalah sama dengan tajassasu. Tapi ada orang-orang, setengah ulama mengatakan tajassasu ni makna lain, kalau tahassasu ni makna lain. Maknanya apa? Sikit saja. Maknanya kalau benda tu dah nampak, itu. Kalau benda tu tak nampak, itu nama dia kita tahassasu. Jadi kedua-duanya kesimpulannya adalah dilarang. Kedua-duanya adalah ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari keaiban orang lain kalau benda tu tak zahir di luar kan. Jadi tapi kita akan ada cerita selepas ni yang terakhir ni, iaitu dalam masalah ghibah. Yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ialah apa kan? Iaitu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu mengumpat di antara satu sama lain. Artinya maknanya kan, aku umpat kau, kau umpat aku. Jadi tak boleh kan. Jadi maknanya kalau orang umpat kita boleh ke umpat orang, tak boleh juga orang. Jadi kita membalas umpat dengan umpat. Jadi tak boleh wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jadi Allah Taala sebut sini ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan faqadihtumu. Allah Taala buat perumpamaan. Nak ke kamu makan daging saudara kamu yang dah mati? Dahlah daging saudara kamu, lepas tu dia mati pula tu kan. Mati maknanya busuk, bangkai lah kan. Kamu suka tak makan tu? Saya jawapan dia, Allah Ta'ala tak sebut sini, mesti tak suka kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini, dia panggil absyak, yang paling busuk, yang paling teruk kan, nak menceritakan perumpamaan orang-orang yang mengumpat orang ni. Jadi apakah makna mengumpat? Mengumpat ni ialah dalam ulama-ulama sebut ialah tazkur ghairaka fi ghiyabihi bima yasu'uhu. Kamu menyebutkan tentang keburukan sahabat kamu, perkara-perkara yang dia tidak suka, kalau dia tahu. Jadi itu nama dia al-ghibah. Kalau kita mengata itu, kalau perkara itu memang betul-betul ada pada dia, perkara itu betul ada pada dia, tapi dia tak suka kalau dia dengar kita sebut benda tu, maka itu nama dia ghibah. Kalau benda tu tak wujud pada dia, kemudian kita sebut pula, kita cerita pula kan, makna itu nama dia buhtan. Buhtan tu maknanya tuduhan. Jadi nampak tak, makna ghibah ni bukan mesti makna benda tu tak ada pada dia kemudian kita mengumpat. Tak, benda tu ada pada dia. Cuma ulama-ulama telah menyebutkanlah ada 6 tempat di mana mengumpat ini dibenarkan. Apa dia 6 tu? Saya sebut secara ringkas saja kan. Saya tak nak sebutlah secara detail dengan sebab ini bukan tempat dia kan. Iaitu at-tazallum, kemudian tu al-isti'anatu, kemudian istifta'u, kemudian at-tahziru, kemudian al-mujahir, kemudian
at-ta'rif. Itu 6 perkara, 6 tempat di mana mengumpat itu dia bolehkan. Yang lain tu memang tak boleh. Jadi mengumpat ni termasuk dalam dosa besar. Jadi kalau tak ada kerja, kenapalah kita ni pergi cari pasal untuk membuat dosa kan kepada orang kan. Jadi insya-Allah kan yang 6 perkara tu saya terjemahkan tazallum tu maknanya kita menceritakan masalah kezaliman seseorang kepada qadi, kepada hakim, kepada orang-orang yang berhak lah untuk dengar. Yang kedua, isti'anah untuk meminta pertolongan. Kalau ada orang buat masalah dalam amal ma'ruf nahi munkar, kita minta tolong orang supaya menolong kita untuk mencegah kemungkaran yang berlaku. Kemudian yang ketiga, istifta kalau nak tanya masalah kepada mufti. Kemudian yang keempatnya ialah tahzir untuk mengingat orang lain supaya jangan terkesan terberlaku perkara ni kan, tertipu dan sebagainya. Yang kelima, mujahir, iaitu orang yang memang terang-terangan buat maksiat tu, so itu nama dia mujahir. Dan yang keenam adalah at-ta'rif. Kalaulah satu nama itu kita tak boleh nak perkenalkan orang tu melainkan dengan sebut seperti al-a'rash, seperti al-a'mash, sebagaimana yang kita sebut semalam jadi itu adalah 3 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kita. Jadi Allah Taala sebut akhir tu apa kan, iaitu wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Kemudian ayat yang ke-13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah Taala sebut sekarang ni tentang bahawa hakikat kita ni siapa. Jadi tentang ayat 13 ni sebenarnya ialah ada cerita dia yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang berlaku kepada satu bani, nama ni Bani Bayadah. Jadi Bani Bayadah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh salah seorang kepada Bani Bayadah ni supaya mengahwinkan anak salah seorang daripada perempuan mereka ni kepada seorang sahabat, yang mana sahabat ini adalah orang miskin dan dikatakan hamba dan sebagainya kan, orang makna bertaraf rendah lah kan. Dan dia ni kerja dia hanyalah menjadi pembekam tukang bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan Bani Bayadah ni supaya kahwinkan salah seorang daripada perempuan mereka ni dengan sahabat ini, apa kata Bani Bayadah ni? Dia kata apa? Ya Rasulullah, kau nak minta kahwinkan anak kami ni dengan lelaki ini, dengan orang yang rendah taraf ni. Jadi akhirnya turunlah ayat ini kan. Dikatakan sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata di sini, wahai manusia, ya ayuhan nas, kami inna khalaqnakum daripada lelaki dan perempuan. Jadi majoriti ulama mengatakan lelaki dan perempuan situ maksudnya ialah Adam dan juga Hawa kan. Walaupun ada ulama tafsir yang mengatakan lelaki dan perempuan itu maknanya seorang ibu dan juga seorang ayah. Tapi yang masyhurnya ialah daripada Adam dan juga Hawa. Kita ni semua sama. Nasab kita ni adalah satu saja kan. Kemudian Allah Taala kata wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kemudian dijadikan kita pecahan daripada situ, ada syu'ub, ada qabail. Jadi apa maksud syu'ub, ada qabail? Mengikut orang Arab dia ada 6 step 6 step maknanya yang pertama sekali, yang atas sekali tu nama dia sya'ab. Sya'ab ni jamak dia syu'ubun lah, maknanya kita kata bangsa lah kan Kemudian bawah tu dia ada, lepas tu qabilah. Jadi qabilah ni bawah daripada sya'ab. Kalau kita kata sya'abu Arab, lepas tu ada qabilah Quraisy. Lepas tu ada pula Amarah, lepas tu ada Batnu, kemudian ada Fakhzu, kemudian ada Fasilah. Jadi itu adalah 6 step yang ada pada orang Arab jadi fasilah tu kalau ikut makna je lah, fasilah tu yang paling bawah sekali lah kan pecahan yang paling bawah. Kalau ikutnya biji benih makna dia. Kalau fakhzu tu ialah maknanya ialah peha. Batnu tu maknanya perut. Jadi makna kan imarah tu maknanya kalau orang sekarang guna bangunan lah kan, imarah kan. Qabilah tu jadi ada sya'bu, ada qabilah, ada imarah, kemudian ada batnu, kemudian tu ada fakhzu, kemudian ada fasilah. Jadi turutan tu makin kecil. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ni, Allah Ta'ala jadikan syu'uban wa qabaila. Semua tu adalah daripada satu saja kan. Dari pecahan daripada dua orang manusia yang pertama saja, iaitu apa? Adam dan juga Hawa. Dan kemudian tu apa tujuan dia? Lita'arafu, supaya kamu ni kenal mengenal kan. Kalaulah semua sama je kan, muka sama satu dunia ni kan, tak ada kita kan, kita ada orang Melayu, kita ada orang Cina, kita ada orang India, kita ada orang Iban, kita ada orang Kadazan, kita ada orang Kedayan, kita ada orang kan macam-macam kan keturunan, dan dia ada perbezaan kita kan. Ada orang yang putih, ada orang hidung mancung, ada orang mata luas, ada orang mata sempit, macam-macam lah kan Jadi makna bentuk-bentuk yang kulit macam-macam kan. Jadi menunjukkan apa, ini adalah tujuan supaya wow bestnya kan ceria. Kalau colour ni ada macam-macam, cuba kalau tak ada colour ni orang buta lah kan, dia tengok semua benda
tak nampak apa-apa, ataupun orang yang buta colour, dia tengok semua benda ni bukan ada hijau, bukan ada kuning kan, apa guna kubah ni kan. Kubah ni warna kuning ni kalau bagi orang yang buta colour kan, bagi dia tak nak apa-apa pun, tapi bagi orang ni kita nampak Masya Allah cantik kan, ada hijau, ada kereta, ada colour. Jadi itu semua li ta'arafu. Manusia ni Allah Ta'ala jadikan pelbagai bentuk tu untuk li ta'arafu, bukan untuk li tafakharu. Li tafakharu ni makna apa? Iaitu untuk berbangga-bangga. Oh, aku putih, aku lebih hebat daripada kau sebab kau hitam. Oh, kau ni hidung cepek, aku ni hidung mancung, maka aku ni lebih hebat daripada kau. Aku ni tinggi, kau ni rendah kan. Aku body macam ni, kau body macam ni kan. Jadi apa? Itu untuk tafakhur, untuk berbangga-bangga. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala marahkan. Jadi Allah Taala kata di sini selepas daripada itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Taala setkan kan. Ini dia punya ukuran dia. Ukuran dia ialah atqa. Bukan ukuran tu ialah pada al-abdan ni kan, al-ajsad ni kan. Dan juga apa ni bentuk-bentuk ni kan, bentuk-bentuk kan. Jadi ada Nabi SAW dan sebutkan Allah Taala tidak melihat kepada rupa bentuk kamu, tak melihat kepada badan kamu. Allah Ta'ala melihat kepada amalan kamu dan keikhlasan kamu ataupun hati kamu. Jadi ertinya sini ialah apa kan? Atqa tu at-taqwa. At-taqwa di mana? Takut pada Allah, iaitu di sini. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha alimun khabir. Allah Ta'ala Maha Alim dan juga Maha Khabir. Kita masuk sekarang kepada ayat yang ke-14 insya-Allah. Ayat yang ke-14, kita ada beberapa ayat lagi insya-Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan kepada kita tentang perbezaan di antara al-Islam dan juga al-iman. Kenapa ayat ni bagaimana cerita ayat ni turunnya? Ceritanya ialah begini kan. Kerana ada satu kita sebutkan ada ayat yang ke-14 insya-Allah kan, iaitu ada satu kumpulan daripada orang Arab ni, orang Arab Badui ni, iaitu daripada Bani Asad. Mereka ni tinggal tidak jauh daripada Madinah lah kan. Jadi satu masa ni kan, jadi mereka ni kebanyakan daripada orang Arab ni Islam menjadi Islam lah kan. Selepas daripada pembukaan kota selepas daripada Hudaybiyah dan sebagainya. Jadi Bani Asad ni mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku ialah yang pertama sekali, mereka ni nampak sangat bahawa Islam mereka ni adalah kerana nak sesuatu. Itu yang pertamalah. Yang keduanya ni ialah mereka ni berbangga-bangga pula dengan Islam mereka ni. Bahkan menceritakan kepada Nabi macam-macam kan. Kami macam ni, kami macam ni, kami tak macam kaum tu, kami tak macam kabilah ni, kami macam ni, kami macam ni. Jadi mereka ni bangga. Kami Islam pada kamu, kata kan. Patutnya kamu ni berilah kepada kami kan. Kami dah Islam kan. Jadi itu adalah perkara-perkara yang berlaku kepada Bani Asad pada masa itulah. Ini sebelum daripada lepas tu mereka ni jadi baiklah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Jadi Allah Taala tak gunakan nama mereka, tapi Allah Taala sebut sini qalatil a'rabu amanna. Al-a'rab ni ialah maknanya jamak kepada Arabi. Arabi itu artinya ialah orang-orang yang tinggal di al-badiyah, iaitu orang tinggal di, bukan tinggal di bandar lah, iaitu tinggal di kampung-kampung, tinggal di padang pasir kan. Jadi berkata orang-orang Arab ni amanna, dia kata kami telah beriman. Kami beriman kepada kamu wahai Muhammad. Apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka kullam tu'minu. Katakan kepada mereka ni lam tu'minu, kamu belum beriman lagi. Walakin qulu, tapi katakan aslamna, kami Islam baru. Jadi kami hanya baru masuk Islam. Mereka datang ni berjumpa dengan Nabi, mereka mengucapkan syahadah, mereka kata kami dah Islam kan. Tapi mereka tak guna perkataan kami dah masuk Islam. Kami kata kami dah beriman. Jadi Allah Ta'ala beritahu untuk membezakan Islam lain, iman lain. Jadi artinya apa? Islam ni umum, iman tu lebih khusus lagi. Ulama katakan akhassu, maknanya iman ini dia akan perlahan-lahan. Apabila dah Islam barulah perlahan-lahan masuk kepada iman kan. Sebab apa? Kepercayaan iaitu adalah susah nak masuk kan. Jadi bagaimana cerita ni selepas daripada itu ialah apa kan? Jadi Bani Asad ni kan dah mereka gini-gini kan. Jadi turunlah ayat ni kan. Allah Ta'ala menafikan, katakan kepada mereka qulu al-aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum lagi masuk ke dalam hati kamu. Ke dalam hati kamu. Sebab apa? Jadi maksudnya sini ialah iman ini dia nak masuk ke dalam hati ni adalah perlahan-lahan, bukan mudah kan tak jadi kalau kita lah kan, maknanya kita kalau pada hari ni kan kita orang Melayu, kita orang Islam kan,
Jadi kita orang Islam, alhamdulillah kan, kita orang Islam kan. Tapi adakah kita ni orang beriman, betul-betul beriman ataupun tidak? Kita akan tengok selepas daripada ni. Jadi kita takutlah, mana kan kita takut kan, kita ni hanya menjadi Islam tapi iman tu belum masuk-masuk lagi dalam hati kita. Itu masalah kan. Jadi insya-Allah kita cek sama-sama kan, adakah kita ni kan telah benar-benar beriman, Islam betul, tapi adakah kita ni benar-benar beriman ataupun tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Kalau kamu ni taat kepada Allah, kalau kamu taat kepada Rasul, maknanya kamu ikhlas betul-betul, la yalitkum. Lata tu, lata daripada perkataan lata artinya kurang, naqasa. Jadi la yalitkum maknanya tidak, Allah Ta'ala tidak mengurangi daripada amalan kamu walaupun sedikit. Maknanya kalau kamu dah beriman, Allah Ta'ala akan kira semua kan. Jangan bimbang kan. Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kamu kan, apa yang telah kamu lakukan. Kalau kamu innallaha ghafurur rahim. Tapi Allah Ta'ala ni maha ghafur, maha rahim. Maknanya kesalahan-kesalahan kamu yang lampau tak apa kan, kamu tak tahu lagi. Sekarang kita dah baca Quran kan pada hari ni, kita tahu kan apa dia sebenarnya. Iman tu lain, sebenarnya Islam tu lain. Islam jangan rasa bahawa orang tu dah Islam maka dia dah beriman. Jadi apa tanda-tanda iman ni sebenarnya? Allah Subhanahu Wa Taala bawa kepada kita selepas daripada itu ayat yang ke-15 kan, iaitu apa? Allah Ta'ala kata innamal mu'minun, sesungguhnya. Innama tu lil hasri itu maksudnya tidak ada lain orang beriman ni saja sifat dia, iaitu apa? Allazina amanu. Yang pertama dia mesti beriman. Orang beriman tu dia mesti beriman. Jadi al-mu'minun ni adalah panggilan kan. Kita panggil dia tu beriman. Apa dia? Dia beriman ke? Jadi maknanya kita kata dia beriman, tapi dia beriman ke? Jadi Allah Ta'ala ceritakan hakikat. Yang dikatakan orang beriman itu, yang pertama sekali dia mesti beriman kepada Allah, kemudian wa rasulihi, dan kemudian dia mesti beriman kepada rasulnya, summa lam yartabu, dan kemudian dia tidak ragu-ragu. Maknanya kalau beriman tapi ragu-ragu, sekali sekali gini, sekali ya ke Allah. Jadi maknanya itu ragu-ragu kan. Ulama kata kenapa didatangkan summa? Maknanya selepas, seolah-olahnya beriman, selepas beriman barulah tidak ragu-ragu gitu. Bukan, maksudnya summa ni ialah start daripada beriman dan seterusnya sampai bila-bila sampai dia mati. Jadi summa tu artinya ialah membawa kepada sehinggalah dia mati, dia tidak ragu-ragu. Maknanya kalau sebelum dia mati dia ragu-ragu, tak boleh kan. Jadi kemudian dia tidak ragu-ragu, kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini syarat ni berat ni, iaitu kan beriman kepada Allah, tidak kepada Rasul, kepada tidak ragu. Yang keempatnya ialah mesti berjihad. Dengan apa? Dengan bi amwalihim, dengan harta mereka. Maknanya kalau tak berjihad, kalau tak sanggup kan untuk memberikan sesuatu kepada untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk jalan Allah, untuk menegakkan apa-apa, menggunakan harta kita untuk jalan Allah, maka kita mesti persoalkan lagi kan iman kita kan. Adakah iman kita ni okey ke tak okey sebenarnya? Kalau okey, kenapa kita ni sayang untuk memberikan harta kita? Dan juga wa anfusihim maknanya diri kita. Diri kita tu termasuklah apa? Nyawa kita, itu paling top lah of course kan. Ataupun ialah waktu kita, ataupun kesenangan kita, ataupun peluh kita, ataupun kepenatan kita kan, pemikiran kita. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada diri kita. Jadi ada diri, ada harta. Ada orang ada diri, hartanya kurang kan, tapi diri semua ada, kecuali orang kurang sihat sikit. Kurang sihat, buat cara kurang sihat. Tapi semua mestilah berganding bahu untuk memberikan sesuatu, untuk menegakkan, meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita seolah-olahnya Allah Taala sebut sini kan, sebenarnya belum lagi melengkapi diri kita menjadi orang yang beriman. Kemudian Allah Taala, ulaika humus shadiqun, orang yang macam tu saja, orang yang mempunyai 5 sifat itu saja, orang itulah sebenarnya orang yang benar-benar beriman dia. Seterusnya, kul atu'allimunallaha bidinikum. Ini ialah seterusnya ialah Allah Ta'ala menempelak menegurkan sikap Bani Asad ni. Bani Asad ni yang kata apa? Dia nak beritahu, atu'allimuna ni ulama tafsir kata ialah atukhbiruna. Adakah kamu ni nak memberitahu apa? Atu'allimunallaha bidinikum. Adakah kamu nak beritahu bahawa agama kamu ni, kami dah beriman, kami dah beriman. Kamu nak beritahu kan? Kamu ingat Allah tak tahu ke? Wallahu ya'lam ma fis samawati wa ma fil ardi. Bukan sekadar dalam diri kamu, Allah Ta'ala tahu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kamu tahu tak apa yang ada di langit? Tak tahu. Kamu tahu tak apa yang ada di bumi? Tak tahu kan. Dalam perut bumi, di atas langit sana, manusia terpaksa mencipta teropong yang besar-besar untuk melihat kan. Tapi sampai ke mana? Tengok je, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul kan. Jadi
Allah Ta'ala ni bukan sekadar apa yang ada di diri kamu, Allah Ta'ala tahu semua. Apa di atas, apa yang di bawah, semua Allah Ta'ala tahu. Jadi nak ceritanya sini kan, tak payah ceritalah, Allah Ta'ala tahu kan tak? Maknanya tak payah mendakwa, artinya kan. Memberitahu tu lain kan, tapi maknanya mendakwa bahawa kami beriman tak beriman kan. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu semua kan, bikulli syai'in alim. Allah tahu semua. Kemudian yamunnuna alaika an aslamu. Perkara yang ketiga, iaitu mereka merasa memberi minnah. Minnah ni ialah memberi nikmat, iaitu memberi nikmat kepada seseorang. Kalau contohlah kita katakan, nasib baik aku berislam, nasib baik aku beriman, nasib baik aku ikut kaum Muhammad. Jadi itu yamunnuna alaika. Mereka ni merasa seolah-olah memberi sesuatu kepada engkau wahai Muhammad an aslamu, dengan Islam mereka tu. Adakah Islam mereka tu memberi manfaat kepada Muhammad? Tidak. Adakah memberi manfaat kepada Allah? Allah langsung tidak kan. Habis itu untuk siapa? Sebenarnya Islam tu untuk kita, diri kita sendiri kan, bukannya untuk Muhammad, bukannya untuk ni. Jadi Bani Asad kena sedar sikit. Bukan Bani Asad sajalah, itu dulu Bani Asad kan. Sekarang ni macam-macam lah kan. Bani-bani apa lagi kan? Bani Melayu ke, Bani Jawa ke, Bani apa-apa kan. Mana orang yang hidup pada hari ini ni kena sedarlah bahawa sebenarnya jangan kita merasai bila kita ni Islam, kita seolah-olah memberi kepada Islam tu kan. Tapi sebenarnya bila kita dapat Islam, kita beramal dengan Islam, kita mendapat hidayah ni, kita kena bersyukur kerana itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak sebut sini, kulla tamunnu alayya islamakum. Katakan kamu tak memberi apa-apa pun kepada aku islamakum, Islam kamu tu, tetapi balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tapi kamu kena ingat sikit bahawa Allah Taala lah yang memberi hidayah kepada kamu tu. Kalau Allah Taala tak beri hidayah kepada kamu, nescaya kamu takkan dapat. In kuntum shodiqin, kalau kamu benar. Ayat yang terakhir, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Allah Taala tahu. Jadi Allah Ta'ala ulang sekali kan, Allah Ta'ala tahu apa yang ada, yang tersembunyi di langit dan di bumi, yang manusia tak nampak, yang kamu tak nampak, yang kamu guna alat pun tak nampak, yang guna teropong pun tak nampak, tapi Allah Ta'ala semua tahu. Wallahu basirum bima ta'malun. Allah Ta'ala melihat apa yang kamu lakukan. Setakat saja, alhamdulillah kita telah menamatkan surah Al-Hujurat. InsyaAllah esok kita akan menyambung di surah yang baru, iaitu surah Qaf, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.